arcoiris, cielo também, cielo linda. Let's cooking. Okay y'all, so look at this. Okay, ini dia kita ada pizza dengan kita ada chip, potato chip, kentang wedges, mayonis, buah-buahan dan juga kita ada buah pisang yang belum masak sangat. Okay, this one is for our lunch. Kita punya chicken pizza dengan ada cheese, a lot of cheese, banyak cheese. Dan kita makankan dia, okay? Okay y'all, so apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Berjumpa lagi dekat channel saya di channel Portu Jawa. So hari ni saya nak buat sikit lah mukbang. Ada waktu, ada kesempatan. Jadi jom kita makan. Tapi sebelum kita makan, marilah kita berdoa dulu sebelum kita mencekik. Okay. In the name of Jesus Christ, Amin. Punya chili sauce ataupun ketchup ataupun tomato sauce. So kita takkan kita punya apa ni tomato chili sauce chili sauce. And sekarang ni makan memang macam ni sedap sekali. Rasa makan nasi je bosan juga kan ya. Makan western macam ni kan, tengah hari buta kan. Waktu tengah hari je lah I boleh buat mukbang. Waktu malam tak boleh sebab tak ada cahaya, no lighting. Kalau sini kan depan ni tingkap besar kan, jendela besar, jadi lighting dia pakai lighting jendela kat situ Okay. Alright. So marilah kita cekikkan dia. Jemput makan semua ya. Walau mame. Delicious ya. Kita punya pizza. Ni pizza bukan pizza lah, bukannya pizza yang besar kan, pizza yang kecil. Sebab dia nak bagi pizza yang besar tu kan mahal kan. Lagipun percuma ni kan. Tapi yang penting sedap. I dah pernah rasa tu jadi benda yang hari-hari dia masak kan. Enggak, delicious. Dia punya cheese dia berasa ya. Ayam. Ni kalau ada salad tidak kalau ada sup ke kan. Makan pizza dengan sup lah. Sebenarnya rindu sangat nak makan pork sup pork bak kutih kan, sup ayam kan. Tapi kat hotel tak boleh masak, not allowed to cooking Jadi kapal terbang lalu sebab kat sini dia dekat dengan lapangan terbang. Jadi okey lah kat sini. Selama saya duduk sini dah berapa hari, dah dekat 3-4 hari ni. Okay. Kena I want to tell you something. I shock dekat sini lah kerana saya masa dekat Sweden 90% yang menjadi asylum, yang menjadi klaim untuk melarikan diri macam I, 90% adalah Muslim, orang-orang Arab Saudi di Middle East. And then saya selepas tu saya ditempatkan di kota London, di tengah-tengah negara London, dekat kem askar yang saya cerita sebelum tu. Itu pun sama, semua bujang-bujang lelaki dan 90% adalah orang-orang Muslim. Sebab tu saya bagi tahu kat you, I macam terseksa dan penerimaan masyarakat kat situ membuli golongan LGBTIQ. Juga untuk kita orang kan, dia orang masih lagi ketinggalan zaman, masih lagi jumud dengan fahaman mereka. Dan apabila saya dipindahkan dekat hotel ni, dan di hotel ni pun sama juga, 90%
95% majoriti adalah orang Muslim daripada negara Afghanistan, Turki, Middle East, daripada Arab Saudi pun ada, daripada Uzbekistan, Kyrgyzstan, Pakistan, Nenek Tan, semua ada kat situ. And I'm shocked. I want to tell you something, okay? Kita lari daripada negara kita adalah kerana kita tak mahu lagi jumpa dengan orang-orang Islam, kefahaman Islam dan majoriti masyarakat Islam. Tapi kat sini, bukan kat sini masyarakat dia orang Islam, tapi kita duduk dekat tempat yang memang diorang kerajaan Britain buang duit ke situ, buang duit untuk selamatkan orang-orang Islam yang lari daripada negara dia orang. Understand? Did you understand what I said? Kadang-kadang kita rasa macam something like malu gila kan, memalukan sungguh. Majority of them dekat sini, mungkin ini dekat United Kingdom dan mungkin juga di negara-negara Eropah lain, di Australia, di New Zealand, di Amerika, di Kanada, di mana-mana negara Amerika Latin ke, mungkin juga berlambak lagi orang Islam yang cabut lari, melarikan diri. And then I want to talking to you something like dekat Malaysia baru-baru ni 16 sepatutnya 20 enactment undang-undang Malaysia yang terbatalkan dekat negeri Kelantan, ataupun 16 yang diluluskan 16 enactment. So diorang semua nak berhimpun beramai-ramai, tunjuk perasaan menegakkan syariah Islam. Kononnya what you want to talking about? Berlambak lagi orang Islam yang tak mau. You tak payah nak tipu. Bullshit lah. Allah Ta'ala kau tu memang goblok. Orang tak mau percaya agama kau. Dia jangan menipu munafik kan. Munafik ni tak boleh masuk syurga. Hipokrit. Berlambak orang-orang Melayu dekat negara-negara Malaysia yang memang menolak mahkamah syariah tu. You saja yang perasan. You saja yang teriuk-iuk nak. Kau nak buat undang-undang, nak tangkap orang, nak seksa orang, buat apa? Berlambak lagi orang dekat dunia ni nak bebas merdeka. Nak duduk macam mana dekat United Kingdom, macam mana dekat Amerika. Mereka bebas, hak asasi manusia. Allah Ta'ala kau tu bodoh ke? Allah Ta'ala kau tak tahu ke? Orang tak mau. Orang tak nak, tak sudi. Engkau je yang perasan kat situ ya. Nak sangat buat undang-undang agama Islam goblok kau tu. Lepas tu dekat statement yang masa hari pertama tu, yang dipertikaikan masalah liwat. Banyak cerita yang dalam 16 enactment yang disebut, yang ada kat otak orang gila, jantan gila tu, jantan goblok tu, ialah liwat. Katakanlah di Negeri Sembilan ke, di Melaka ke, dituduh di mahkamah syariah kesalahan liwat, dia akan bawa kes ni ke sini, beritahu di Kelantan dibatalkan. Kesalahan yang sama maka akan dibatalkan. Tak ada orang boleh dituduh di mahkamah syariah dengan kesalahan jenayah syariah ni. Perkataan liwat itu saja yang kerap dia. Kalau meliwat akan datang, padahal meliwat tu pun dah ada undang-undang dekat mahkamah sivil. Orang yang pentingkan sangat untuk meliwat tu kenapa? Cemburu orang meliwat. Dekat negara-negara lain sekarang ni meliwat number one. Orang semua lelaki suka meliwat sebab memang lagi sedap. What the thing? Orang perempuan dekat United Kingdom tak ada orang perempuan ke? Habis tu diorang kisah lelaki nak meliwat kat situ. Penting sangat ke? You nak jadi perempuan je kat dunia ke? Di dunia memang ada jantina. Bila kita dah mati besok, di akhirat besok, di dalam syurga, tidak ada lagi urusan jantina. Dekat dunia sebab kita memang dah Tuhan tentukan ketentuan, kita tak boleh buat pilihan. Kita jadi lelaki ke, jadi perempuan ke, jadi pondan ke. Tapi takkan you akan fikir, I mesti kena fikir I perempuan, I kena ikut macam mana orang perempuan. I lelaki, I kena ikut lelaki. Habis tu kalau pondan, gay, tak boleh terima. Masyarakat Islam tak boleh terima untuk LGBTIQ. Goblok. Yang dia tekankan tu masalah liwat. Banyak-banyak animal, katalah riba ke, kan banyak perniagaan agama Islam macam riba. Kenapa you tak tekankan masalah riba tu? Cakaplah masalah riba. Sebagai contoh, kalau orang mengambil riba berlebihan, berniaga berlebihan,
Itu yang dianggap sebagai untung yang berlebihan tu riba. Kau kerja kerajaan tu, kau rasa kerajaan dapat duit daripada mana? Bukan pakai riba ke? Bukan daripada duit jual arak, jual babi, ni pusat hiburan ke? And banyak lagi kan? Cukai-cukai kan? Acknowledge that Islam is an influential ideology that fosters hatred and terror, and as a result is not compatible with the values of the Netherlands. Close our borders right away to asylum seekers and immigrants originating from Islamic countries. We should withdraw from the Schengen Agreement and reintroduce our own border controls. 3. Begin by dismantling Islamic institutions like mosques. Start by closing foreign-funded mosques, including those that receive funding from abroad and are under the authority of Diyanet, the Turkish Ministry of Religious Affairs, and not us. 4. Lock up anyone who threatens or uses violence or deport them from our country, and if necessary, take preventive action against those hundreds of supporters and thousands of sympathizers of the jihadist movement in the Netherlands. And 5, Chairman, request all schools, newspapers, media to display a Muhammad cartoon. In order not to provoke, but to demonstrate that we never give in to threats and violence, and that we proudly and firmly support our freedom. Finally, I have a message for all those Muslims in the Netherlands who do not respect our freedom, our democracy, and our core values. Those who consider the rules of the Quran more important than our secular laws, and there are many of them. 700,000 is revealed in the study by Professor Koopmans. And my message to them is get lost. Depart to an Islamic country. Then you can enjoy Islamic rules. Those are their rules, but not ours. This is our country. Not your country, but our country. To stay updated, you are more than welcome to follow me, Ruby Yona, on social networks, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, and of course, X. Is Islam more than just a religion? But Islam is not a religion. I know it sounds crazy, and I know I don't get a lot of support for that idea, but I strongly believe that Islam might be dressed up as a religion. I always use one example to prove it. There are many more. That, like in communism and fascism, the penalty is death if you want to leave it. I mean, you cannot leave Islam. If you're an apostate, if you're a renegade, the penalty is death. And even today, in our societies, let alone in the Islamic societies, it is enacted upon. You know, people are killed for that reason. You can leave Christianity, you can leave Judaism. So, and the other point is that Islam wants to rule. The word, as you know, Islam means to subjugate, wants to rule and dominate and subjugate not only a person's life, but also a whole society. You know, the rule of God, the rule of Allah, the rule of the Quran and the Hadith is the rule of the society. You know, they are not. I'm not talking about all Muslims, I'm talking about the ideology. And the ideology cannot integrate and assimilate in a society. It wants to dominate it and wants to subjugate with violence. The Quran is full of more violence and anti-Semitism than Mein Kampf, for instance. People, academics have proved that. Di sini saya nak cakap kat you, sepatutnya saya rasa Eropah ataupun Amerika ataupun Australia sepatutnya dah kena block untuk migran-migran ataupun pelarian-pelarian daripada negara-negara Islam. You kena ban. Kecuali yang macam kita orang LGBTIQ yang memang daripada negara Muslim, sebab mereka memang kena dapatkan perlindungan. Dan important thing ialah kalau mereka want to follow, if they want to follow our rule, our culture, our believer, our faith, it's like secularism or human right, and then they understand about the Christian important if they want to. Sometime in Muslim country they cannot apostate ataupun murtadin ataupun convert to another religion, so they must be run away from his country. Okay, you must accept it, you can accept it, but rest LGBTIQ also you must accept it. But others than that thing, you no need to accept it. Just block and ban. Understood? Remember? Kalau dia nak lari, dia kena lari dekat negara dia, negara-negara Islam yang lain.
Katalah masalah politik ke, masalah nak kahwin tak boleh kahwin ke, masalah dia nak kahwin tak boleh kahwin, masalah bangsa ke apa ke, lari dekat negara-negara Muslim lain. So you can apply Sharia law in the Islamic country. But if you come here and so many people is the Muslim people, they try to disturb the environment here. For me, Netherlands is a true. Yeah, the Prime Minister Netherlands is a good. They have a vision for save their country, no terrorists. Because for me is you just waste your money to save the people like that. Okay, United Kingdom, for example, okay, should follow. All the Europe country must ban. Okay, I'm also from the Malaysian country, is a mostly Muslim country, but it's different case. Okay, I run here because for the Christian, believe in Christian, because I was born as LGBTIQ, so need the some place to save me. Not all of them want to run away and still want to talking about Sharia law. If you want to apply Sharia law, you go to your country and apply the Sharia law in your country, your belief, your God, Allah Ta'ala you. Okay, this is I think United Kingdom is a official religion is a Christian. Yeah, 100% Christian. Our king also Christian. So they must respect Christian country. Okay, not talking like treating like terrorists, kan? Pushing the people, busybody, and try to discrimination, harassment, and bullying for me, like LGBTIQ. They no respect. They think like, oh, I want to get married with a woman only. But you fucking me. But you fuck with me. Are you gay? Are you bisexual? No, I'm straight, they say. Oh my God. So you bullying me, you use me. It's something like you abuse, something like that. Abuse for the sexual. Just you not get the woman, and then you say, I don't have a girlfriend, so I think I want to fucking you for fun. And then did you think who I am? Is it something like rubbish? I don't have value, I don't have a right here? There is in Muslim country. If you, for the Muslim people, if you can fucking the girl, and then you can fuck with me, even you fucking anal all the time with me because I don't have a pussy, so you can fucking with a girl and then you married with a girl. So why don't you marry me? You fucking me. So cannot, because my religion said man and man cannot get married. So you fucking me for what? Is it? This is United Kingdom. I need helping. If I'm stay with the Muslim community all the time, it should be like that. Muslim people think like that. Understood? Is it? Is it dangerous for me or not? Dangerous, right? Dangerous for LGBTIQ in the Muslim community. Okay? So kalau you nak apply untuk syariah law, you kenapa lari pergi ke negara United Kingdom? Kenapa you lari pergi negara-negara Kristian? Pergi dapatkan keselamatan macam mana Prime Minister Netherlands tu cakap, Belanda tu cakap. Pergi lari dapatkan keselamatan dekat negara-negara Islam. And then you boleh hidup sebagai orang Islam, you boleh hidup menggunakan syariah law you tu. Tak ada siapa boleh bangkang macam di Malaysia. Ya, di Malaysia for example, diorang ada mahkamah syariah. Walaupun mahkamah syariah tu sekarang dah dihadkan sebab benda tu bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Apa yang telah terdapat dekat mahkamah Supreme tak boleh terdapat lagi dekat mahkamah syariah. Sebab mahkamah syariah kau tu mahkamah goblok. Terkentut pun masuk neraka. Macam mana Tuhan kau boleh cakap terkentut masuk neraka? Ni nak bulan puasa, orang nak makan, nak minum pun dia sibuk nak tangkap. Hidup kat dunia kalau jadi Tuhan, tak boleh nak bagi makan, tak boleh nak bagi cekik, nak suruh kau berpuasa. Kita dia tak boleh jadikan manusia. Nak apa bagi orang hidup kat dunia, tak boleh bagi makan, tak boleh bagi cekik. Nak puasa, goblok. Dia nak puasa kat
dia nak konkret ke, dia nak berjubuk ke, dia nak buat seks. So what's the problem? Is it the God, your God is stupid? You punya Tuhan you bodoh ke, goblok ke apa? Itulah sebenarnya ciri-ciri orang masuk dalam neraka. Dalam neraka tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh minum arak. Macam mana kau nak masuk dalam neraka kalau kau minum arak? Kau bayangkan arak tu, kalau kau togak arak kan, boom, meletup kan. Alkohol kan dekat api neraka tu kan api, ya. Jadi you tak boleh minum arak sebab you kena berlatih lagi kat dunia jangan minum arak. Kalau minum arak masuk neraka terbakar. Tak boleh makan, tak boleh minum sebab dekat neraka tu kurang makanan, kurang makanan, kurang minuman, panas. Jadi you kena berlatih untuk berpuasa. Sesekali je dia akan bagi kau makan kat situ, ya. Tu ciri-ciri orang nak masuk neraka. Tapi kalau ciri-ciri orang nak masuk syurga, dalam syurga tu umpama macam air terbentang, umpama lautan, sungai mengalir susu, mengalir wine sebagai contoh lah kan. Agama Kristian tak cakap macam tu maksudnya boleh minum wine sebab dekat syurga kita happy, enjoy, bahagia, berkongkit hari-hari. Ni kau nak berkongkit pun kau tangkap, berjubur pun kau tangkap. Dekat dalam syurga besok tak ada jantina dah untuk agama Kristian. Berjuburlah hari-hari suka hati kau nak jadi jantan ke, nak jadi perempuan ke, nak kahwin dah tak ada lagi dah. Nak buat apa kahwin lagi? Bukan ada dosa pahala. Kita kahwin sebab untuk mengelakkan perbuatan dosa, menghalalkan perbuatan yang kalau perempuan berzina, kalau lelaki meliwat, liwat tu dihalalkan, kahwin. Understood? Yeah. Now I'm tension tau, tension. Ya. I pergi dah 3 tempat sekarang ni, 3 tempat. Di Swindon pun banyak bercampur dengan orang Muslim. Di London, kota London dekat Camp Askar tu pun bercampur dengan orang Muslim. Sekarang dipindahkan pun berlambat lagi orang Muslim. Sampai saya tanya, tak ada orang Cina ke kongsi pakcoy ke, orang India Hindu ke, orang Kristian ke yang lari minta tolong dekat negara-negara Kristian ni? Tak ada ke? Berlambat orang Islam kat situ. Tak tahu malu ke? You cuba you berada kat tempat you tengok kat situ, you nampak depan mata you tau. You tengok, you nak perasan nak buat undang-undang syariah, mahkamah syariah. Diorang tu dekat negara kau tu tertekan, kau faham tak? Diorang tak boleh buat apa-apa, nak keluar agama Islam pun kena tangkap. You you shot sendiri nak menegakkan agama goblok kau tu. Oh ya ke, betul ke? Orang yang nak menghukum orang melalui keagamaan untuk agama Kristian kalau dia tak pernah melakukan dosa. Faham apa yang cakap? You faham ke apa yang cakap? Tak malu ke? Kalau I jadi orang Islam kan, tengok yang lari berlambat. Kerajaan Kristian tau, kerajaan Kristian terpaksa kena buang duit diorang tau. Duit tax, daripada tax, duit cukai dibagi kepada orang Islam yang bukan warga negara dia, yang hanya kegoblokkan agama dia memerintah, hanya kegoblokkan agama Allah Ta'ala kau Muhammad kau memerintah tu, maka diorang semua cabut lari. Ada tak orang-orang Kristian cabut lari pergi kat negara-negara Islam? Tak tahu malu ke? Tak malu ke? Bangunan bukan main tinggi, mencakar langit, tertinggi di dunia, kaya duit. Rakyat merempak lari pergi tempat orang. Bukannya sikit, majority. Bukan sikit lagi, majority. Sampai kan saya tunjukkan video-video yang tadi tu, negara-negara sekarang Eropah dah mula bising. Dah banyak imigran-migran daripada negara-negara Muslim, negara-negara Islam. Kalau awak negara-negara Muslim tak bersidang dekat OIC, menangani masalah terlampau banyak kebanjiran, pelarian-pelarian daripada negara-negara Islam, betul you tak payah ada negara. Kau bunuh diri je. Kalau Tuhan kau tak boleh selamatkan kau, kalau Tuhan kau tak boleh bagi kau cekik, kalau Tuhan kau tak boleh bagikan apa yang kau nak kat dunia ni. Alright? I rasa tension gila. I nak cepat-cepat keluar daripada tempat-tempat sebab dekat United Kingdom ni untuk proses dia bukannya macam Australia ataupun Kanada Kanada yang you boleh dapat 1 bulan, you boleh dapat dalam setahun 2 tahun.
dekat United Kingdom ni is a very very difficult. Dia take a time, dia ambil masa. Mungkin 6 bulan, mungkin setahun baru you dapat kad untuk menetap dekat London ni. Jadi sementara sebelum ditempatkan ke you dapat kad, you boleh bebas, boleh bekerja, boleh cari duit, you akan ditempatkan dekat satu tempat yang tempat yang selesa lah untuk macam LGBTIQ, ditempatkan dekat hotel dengan di bawaan dia LGBTIQ punya community. Sebab untuk keselamatan saya, sebab saya lari, kau nak campurkan dengan lelaki-lelaki Muslim, lepas tu dalam Muslim goblok, bodoh, diskriminasi, teroris, apa tu lagi apa ni yang tak boleh menghormati LGBTIQ, dia anggap kita ni bukannya manusia, binatang ke, yang dia tak selamat untuk hidup dengan diorang. Jadi diorang terpaksa kena tempatkan khas. Wah, kan kaya United Kingdom kan, dia dudukkan I dekat hotel. Understood? Dah berapa bulan ni disponsored, saya tak keluar duit 1 sen pun. Understood? Tapi masalahnya sekarang ni, majority I jumpa hari-hari Muslim, So bila I nak kahwin, bila I nak dapat laki, bila I nak berjumpa, saya tak mau berjumpa dengan orang Muslim, saya tak minat orang Muslim. Sebab kalau berjumpa orang Muslim, diorang tak boleh respect I. Dia tak boleh menghormati manusia. Dia anggap kita macam binatang untuk pancut dekat situ. Dia mengaku LGBT aku. No, I bukan LGBTIQ. I'm lelaki straight. Tapi lelaki straight boleh berjubur dengan lelaki. Boleh bernapsu dengan lelaki. What the thing? Tangkap je kan. Dia orang pun cakap tangkap je orang macam ni. I selalu dia orang sampai ada lelaki kata apa tau? Dah pakai cantik-cantik, muka dah meletup. Kita trap. Orang lelaki ni paling senang kena trap. Ya, dia nampak macam perempuan je kat situ. Nampak cantik je sikit, nampak tergelik-gelik sikit, nampak cantik je. Dah macam ni. Ambil kesempatan. Dah mulalah tu. Very simple untuk kena trap. Kalau kau kena trap dengan aku besok, kau masuk jail ke situ, kau faham? Trap tu apa trap? Trap tu masuk perangkap. Itu adalah kelemahan bagi seorang lelaki. Ya? Pantang nampak yang cantik sikit, pantang nampak yang melentik sikit, lawa. Dah mula. Ambil kesempatan. Fikir, macam mana aku nak dapat? Ini bapuk ni, pondan ni. Dia bukan manusia, binatang. Bismillah kau kat situ. Allahu Akbar. Kau nak anggap dia, kalau kita kata kita kongkek dia. Paksa tolak-tolak lagi kat situ. Tu dekat negara Muslim boleh macam tu. Dekat negara United Kingdom, beware. People around here memerhatikan. Ya. Engkau boleh masuk penjara kat situ sebab dia orang ada hak kahwin, sama hak seperti you. Understood? Sekali lagi I kata I tension, I stress. Understood? Stress. Every day I meet the people is a Muslim. Sebab I duduk bukan negara ni negara Muslim, tapi tempat I duduk ni adalah negara kebanyakan mereka Muslim people, orang-orang Muslim. I tak tahu nak cakap apa. Orang-orang negara Muslim tu, dia orang buta mata ke, pekak ke, dia buta ke, dia tak melihat, dia tak tahu malu ke? Saya bertanya banyak kali, you tak tahu malu ke? You nak bercakap pasal agama, you nak bercakap pasal syariah, you tak tahu malu ke? Apa Tuhan you faham tak apa yang saya kata? Apa kesan? Apa bukti? You sangat Allah Ta'ala sangat. People run away. Banyak orang lari daripada negara Muslim. Berperang lagi, hidup merana, papa, miskin, hak wanita ditindas. Wanita-wanita tak bahagia menjadi seorang wanita sebagai orang Muslim. Berjilbab lagi, tak berjilbab ditangkap, berpakaian ditentukan, and then diorang terpaksa kena lari. You tak malu ke? Lagi sekali, saya tak malu ke? You nak cerita pasal agama, bawa hak tui ke situ ya? Memalukan. Cuba tengok negara Kristian, cuba tengok negara Mat Saleh. Mereka bahagia. Mungkin bagi kamu, itu budaya Mat Saleh, you berjubur ni. Kala-kala rambut, apa benda, pakai seksi-seksi tu, pakai baju Mat Saleh. Budak kita jangan ikut. Kita orang Melayu tak boleh ikut budaya-budaya macam tu. Orang Mat Saleh tu, dia rambut dia karat, otak dia karat. Sekarang ni masalahnya, kalau Allah Ta'ala kau tak karat,
agama kau tu betul sangat, kenapa orang semua lari pergi ke negara Kristian? Kenapa orang semua nak ikut Kristian? Kenapa orang nak ikut negara Kristian yang selamat? Kenapa tak lari pergi ke negara-negara Muslim? Kenapa tak bercerita pasal agama Muslim? Understood? Saya rasa itulah, saya hope lah mungkin satu masa nanti United Kingdom or America, dia kena thinking with this thing. Mungkin kena block, kena cari jalan penyelesaian. Bukan semua orang Muslim yang datang melarikan diri ke negara Kristian, mereka nak ikut budaya kita, mereka nak ikut kepercayaan agama kita. Mereka akan jadi teroris, mereka akan mengganggu negara-negara kita yang sedang berbahagia, sedang bersukaria di atas dunia seperti syurga. Understood? Itu je lah I punya topik hari ni. I bukan racist, I'm not racist, I'm not insulted the religion or insulted the people, but I said my opinion. I want to give you the true story, to talking about the truth. Why that happened? Why you not feel ashamed for the Muslim people like that? Muslim country, right? You not feel ashamed? What purpose you in this world if the people not happy with your religion, not happy with your country? Understood? That's what I mean. Okay? Sampai berjumpa lagi. If anything I'm say that's wrong, I really sorry. Forgive me. Because kita dekat sini, negara-negara London, United Kingdom, we are freedom. No discrimination. Everybody here is happy. Okay? So that I want to say. Okay, sampai berjumpa lagi. Bye.